semua rukun dan syarat dan cara-caranya. Okey. Okey, bersuci kita dah belajar lah. Kalau orang dah lama tolong bagi tahu bersuci dan hukumnya kita dah belajar. Okey. Air yang dibuat untuk bersuci, bagian air, najis, lepas tu cara ambil wudu, sunat wudu, lepas tu kalau kita sakit, anggota yang tidak boleh kena air, tayamum, dah pernah belajar lah. Ainul Mazhar lama dengan saya ni. Dah pernah kan? Dah pernah kan? Okey, lepas tu hukum menggunakan bejana. Hukum menggunakan bejana ni okey. Kita nak adas besar Adas besar untuk haid, nifas dan istihadah. Beradas kecil dan beradas besar. Beradas kecil ni biasanya ambil wudu. Beradas besar pernah tak saya ajar pasal datang bulan semua, bila lahirkan anak semua, pernah kita belajar dalam bab bersuci. Okay. Lepas saja bab suci, kita dah pergi bab solat. Okay. Cuma saya nak terangkan di sini anda kena faham Islam ni memang semua orang yang belajar. Ramai orang pergi belajar Islam. Tapi kita ni menjadi Islam, dipilih Islam, di manakah kita akan pergi? Kita pergi ke syurga. Kita bertemu dengan Allah. Kita dipilih oleh Allah, insan yang diterima oleh Allah SWT di akhirat. Sebab itu dalam Quran, selain daripada orang-orang beriman, orang lain semua rugi di akhirat. Okay. Kenapa saya lepas suci, saya beritahu bab ni? Sebab bila kita dah belajar suci, kita terus akan masuk bab solat. Sebab untuk kita menunaikan solat, mendirikan solat, syaratnya adalah, salah satu syaratnya adalah bersuci. So ini adalah fardu ain, fardu ain fiqh. Tapi bersuci juga kita boleh ambil kira dari segi tauhid. Okay, kita dah suci badan, kita dah ambil wudu, kita dah cuci tangan, lepas tu pakai pakaian cantik, pakai pakaian minyak wangi semua, dah azan, so kita pun dah solat, dah solat 5 waktu ke, ataupun pergi masjid ke apa ke, tapi dalam hati kita masih ada keraguan, sifat-sifat munafik. So kita masih bersuci tak untuk bersolat? Kita masih bersuci tak untuk bersolat? Diri kita suci tak untuk membawa diri kita untuk depan dengan Allah? Belum kan? Belum lagi sebab itu okay. Sebab tu saya sekejap sebab tu saya kata, dengar saya cakap. Okay, sebab tu saya bagi tahu tauhid dengan akidah ni dia punya batasan memang tidak ada untuk belajar. Tahap ulama ke dia ada, daripada tahap ulama sehinggalah ke tahap para sahabat, dan sehinggalah kita berusaha untuk ke para tahap Nabi. Bermaksudnya bukan kita nak jadi Nabi, kita tak boleh jadi Nabi. Sekurang-kurangnya tahap ke situ, seperti Nabi. Bermaksudnya salah satu akidah Nabi yang paling besar adalah serah diri bulat-bulat kerana Allah, dengan Allah. Itu penting. Sebab itu apabila kita nak bersuci dari segi adas kecil, adas besar, dan juga pada masa itu kita kena bersuci dari segi hati. Sebab itu tauhid sangat penting. Setiap kali tugas saya tidak sempurna sehingga mengingati anda, orang yang baik, orang yang beriman sentiasa mengingati tentang apa? Bukan tentang offer Lazada ke Shopee, tentang akhirat, tauhid, akidah. Itu tidak akan ada batasan untuk kita membelajar bab akidah dan tauhid. Dan juga kita dalam bab akidah dan bab tauhid ni, kita perlu guru yang teliti. Bukan saya kata saya ni guru yang hebat, tapi sekurang-kurangnya kita belajar tauhid dan akidah ini, kenal Allah ni,
berlandaskan syariat Al-Quran dan Sunnah. Kita tak boleh buat satu andaian dalam pemahaman akidah tauhid. Sebab itu apabila orang pandai berilmu dan mula membuat andaian, di sanalah syaitan akan memainkan peranan dia menyesatkan mereka. Sebab itulah muncul beberapa banyak agama-agama sesat. Walaupun Islam ni mengesahkan Allah, tapi masih wujud agama-agama sesat di kalangan orang Islam dan juga ada penganut-penganutnya. Okey. Tak faham? Okey, sekarang saya pergi bab solat, sembahyang, syarat wajib sembahyang, syarat-syarat sah sembahyang, aurat manusia laki-laki, aurat perempuan, rukun sembahyang. Lepas tu solat sunat, saya pernah ajar solat tahajud, solat duha, sunan musafir, tahiyatul masjid. Saya rasa semua saya dah ajar. Lepas tu solat tasbih pun saya dah ajar. Alhamdulillah, ada ke saya ajar? Orang lama beritahu. Okey, alhamdulillah. Lepas tu jenazah dan hukumnya, saya pernah ajar pasal jenazah tak? Mayat orang kafir, mayat dalam mirhan, mayat mati syahid, bayi yang gugur. Pernah tak saya ajar pasal jenazah? Okey, alhamdulillah. Okey, lepas tu bab zakat, perkara yang wajib zakat, zakat ternakan. Okey, unta, lembu, kerbau, kambing, bala kemas. Lepas tu pertanian, biji-bijian, buah-buahan, zakat perniagaan, zakat galian, zakat fitrah, dan orang yang berhak menerima zakat asnaf. Itu disebut dalam surah At-Taubah ayat ke-60. Allah sebut 8 asnaf yang layak menerima zakat. Yang saya pernah beritahu kan, mualaf, amil zakat, orang berhutang fisabilillah, fakir, miskin. Okey, ada 8 asnaf. 8 orang yang layak menerima zakat. Pernah tak saya ajar? Pernah. Okey, alhamdulillah. Okey, bab puasa. Pernah tak saya ajar syarat sah puasa, pembatalan puasa. Okey, orang yang diluluskan berbuka, orang yang dibenarkan berbuka, kafarat puasa. Ya. Dia mula daripada 60 kan? Surah At-Taubah. 8 asnaf. Okey. Puasa sunat. Okey. Bab puasa saya dah ajar dah. Alhamdulillah. Okey, sampai kita ulang kaji ni, tak perlulah saya ulang perkara yang sama. Kita ambil iktibar lah. Biasanya saya suka ambil iktibar daripada cerita Al-Quran, daripada apa yang saya belajar dan daripada apa yang saya tengok di sekeliling orang Islam. Itu yang kita kena betulkan. Kalau kita nak betulkan diri, kita kena tahu kesalahan kita betul. Kalau kita dah tahu kesalahan kita, baru kita boleh membetulkan kesalahan itu untuk menjadi arah yang lebih baik. Betul atau tidak? Okey. Di sini bab puasa saya dah ajar. Lepas tu ada ramai sahabat-sahabat, guru-guru yang ajar anda semua di zakat, terutama di Selangor lah. Yang Kuantan, Kedah semua saya tahu. Seperti Tuan Haji Razak, Ustaz Razak, dia duduk di Taman Andalas, Ustaz Sulaiman, Ustaz Asana, Ustaz Goni, Cikgu Kamarudin, Ustaz Amin. Semuanya saya dah tanya dah ajar bab puasa tak? Mereka pun kata, Ustaz dah ajar Ustaz. Mereka pun khusyuk belajar. Alhamdulillah belajar. Tapi masih di Malaysia ni, katalah di Malaysia, lagi satu saya malu. Semalam saya jumpa dengan doktor saya. Doktor tu macam kawan saya lah. Saya dengan isteri saya pergi yang rawat luka saya.
dia pun macam sindir-sindirkan. Sebelum disindir-sindirkan, saya dah terangkan dia itu bukan matlamat sebenar puasa. Puasa ni untuk siapa? Orang beriman, ayyuhallazina amanu, diwajibkan puasa ke atas kamu seperti umat-umat terdahulu bagi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa. Fungsi utama puasa apa? Belajar menahan nafsu. Betul atau tidak? Fungsi utama berpuasa ini belajar menahan nafsu. Sebab tu kalau lelaki ni, kalau dia boleh kahwin, kahwin. Tapi dia ada nafsu, tapi tak boleh kahwin, haram kahwin. Mungkin dia ada sakit ke, ataupun dia tak mampu bagi nafkah, ataupun dia macam boleh membahayakan perempuan, dia haram kahwin. Pada masa itu untuk tahan nafsu, diajarkan apa bagi lelaki? Berpuasa. So berpuasa ni adalah mengajar kita menahan nafsu. So sekolah pun di sini siapa ajar sebagai cikgu, siapa belajar sebagai guru, guru. Lepas tu pekerja pejabat, pegawai kerajaan, semua tahulah. Kerajaan bagi orang-orang Islam balik awal supaya menyediakan makanan untuk keluarga, mengawalkan mereka bersedia di depan, makanan semua, tunggu untuk azan, doa, ambil keberkatan. Sebab itu kita dibenarkan balik awal. Mengawal nafsu. Tapi sekiranya dalam bulan puasa yang mulia ini, dalam bulan Ramadan yang mulia ini, ada juga segelintir orang Islam pergi nak beli nasi biryani Chef Ammar. Saya tahu bukan kutu Chef Ammar. Chef Ammar ni dia baik. Dia buat banyak kebaikan. Saya pernah berjumpa dia. Di Masjid Shah Alam. Satu program pesta halal. Dia banyak bantu orang. Dia selalu pergi cuci masjid semua. Dia orang baik. Ada juga di kalangan orang Islam ni di bulan puasa yang mulia pergi beratur sampai pingsan. Supaya semata-mata nak makan nasi biryani, lamb shank tu, nafsu. Jadikan bulan Ramadan ni sebagai pesta. Memang bulan Ramadan ni kita nak jadikan sebagai pesta. Pesta ibadah, bukan pesta makan. Di Malaysia, kita ni dijadikan bulan Ramadan saja sebagai pesta makan. So, orang Inggeris kata something wrong somewhere. Something wrong somewhere bermaksud ada sesuatu yang terkena dalam ibadah puasa kita. Ada sesuatu yang terkena dalam niat puasa kita. Betul atau tidak? Betul? Berebut-rebut untuk beli juara. Betul saya cakap. Saya tak pergi ni tau. Saya tak pergi bazar Ramadan. Saya sakit ke tak sakit ke, saya tak pergi bazar Ramadan. Saya pun tak pergi. Bukan saya tolak dia punya perniagaan ke apa ke. Nafsu. Doktor bukan Islam kata apa tahu. Masa dia belajar dekat India, di situ puasa semua, orang buka puasa pergi minum susu, makan kurma, lepas tu dia balik. Dia orang solat. Lepas tu baca Quran, solat tarawih. Baru malam dia ambil simple food. Dia kata makanan yang ringan-ringan saja. So ada sesuatu tak kena kan dengan puasa kita walaupun kita belajar. Betul? Betul atau tidak? Masih puasa ni belum bagi kita mengawal nafsu kita. Dari pagi, petang, tahan nafsu. Ada yang pergi buka puasa dengan rokok. Dari pagi, petang, kita berpuasa kerana Allah. Tapi malam-malam, siang jadi kawan malaikat kerana Allah.
berbuka jadi kawan syaitan. Macam mana? Sepatutnya masa berbuka, pas berbuka kita lagi dekat dengan Allah. Tapi masa berbuka kita jadi kawan syaitan. Kenapa? Siapa boleh jawab? Sebab kita bazir. Bazir adalah sifat. Membazir adalah sifat. Sifat syaitan. Anak saya pun cakap, isteri saya pun cakap. Anak saya ni takkan bazir. Dia ambil 10 biji pun dia akan makan. Kalau dia tak mampu makan, dia takkan ambil. Membazir ni sifat syaitan. Lepas tu orang kata apa tau? Saya tak tahu lah macam mana nak bagi satu perkataan yang bagus. Bila kita ada depan kita ada makanan banyak, tak tahu kita nak pilih mana. Macam monyet tau, minta maaf saya bukan kata monyet tau. Sifat dia. Kalau depan monyet ada makanan, dia akan buat apa? Gelojok ke gelobok. Dia ambil itu ini. Dia tak boleh tentukan apa nak makan dan apa sepatutnya mereka mampu boleh makan. Apa sepatutnya mereka mampu dan apa mereka boleh makan. Boros. Ambil semua. Saya pernah tengok tau. Saya selalu pergi dulu kursus sebagai peserta, sebagai penceramah, sebagai facilitator. Selalu pergilah. Kalau penceramah ni dia ada meja khas. Saya ada satu sifat lah biasanya. Sebab saya belajar dengan guru. Biasanya kalau ada meja VIP, saya jarang duduk sana. Walaupun pergi penceramah, pergi facilitator, saya kurang pergi duduk sana. Sebab itu adalah bukan cara Rasulullah. Kita sentiasa duduk dengan para orang yang sama-sama lah. Saya suka duduk dengan pelajar-pelajar macam tu. Saya tengok dalam nasi goreng, dia orang ambil nasi goreng. Kalau ada nasi goreng, ada mi goreng, ada mion goreng, tiga-tiga ambil satu plate. Kalau ada kek, ada kuih, itu pun nak ambil. Last saya tengok, meja tu semua penuh, tak habis makan. Tapi pergi apa? Khusus perkadiran. Lalu khusus perkadiran dekat Hotel Seri Malaysia lah. Sepang ataupun sini dekat Shah Alam. Concord Hotel. Tak habis. Tapi pergi khusus Islam. So kalau puasa macam ni, puasa kita kena tak? Capai matlamat ke puasa? Sebab tu dekat pejabat saya pun saya mengutamakan. Pejabat kita ni NGO Islam. So bila pekerja jarang balik rumah, kita akan buka sana ada ceramah macam tu. Saya suruh pergi satu orang ataupun 2 orang saja. Beli apa yang perlu. Lepas tu makan makanan bungkus. Tapi hari biasa kita mewah. Kita mewah CEO sampai kita beli bawah ni ada stiker resipi, ada Sushi King. Sushi King stiker resipi pun kita beli. Makan. Kalau tak habis, kita makan simpan, bawa balik. Tapi bulan Ramadan, orang tengok saya macam kedekut. Saya tak beli. Suruh beli apa yang patut. Beli satu kuih, buah kurma, air pun saya sediakan dekat pejabat. Walaupun pejabat, kita beli Tupperware besar, yang isi ais batu tu, kita beli ais batu depan 7-Eleven, kita buat air. Air itu pun tak mau beli. Macam-macam warna saja. Tengok warna nafsu, nak beli itu, nak beli ni. Supaya cuba capaikan matlamat amalan puasa tu. Bulan Ramadan tu. Okey? Sebab itu, mengaji ni bukan kita nak lulus peperiksaan yang diadakan oleh zakat ataupun institusi kita yang belajar. Mengaji ini untuk mendekatkan diri dengan Allah. Mengetahui jalan-jalan dekatkan diri dengan Allah. Sebab itu kita ni tak lepas daripada berdosa, sentiasa membuat dosa. Sebab itu daripada pintu rahmat, daripada pintu rezeki, pintu taubat yang paling luas terbuka.
paling luas. Pintu yang paling luas terbuka di sisi Allah adalah pintu taubat. Selepas pintu taubat dah buka, baru pintu rahmat automatik akan buka. Pintu taubat dan pintu rahmat sudah dibuka, pintu syurga tidak akan tutup untuk kita selama-lamanya dan pintu neraka akan ditutup untuk kita dan keturunan kita selama-lamanya. InsyaAllah. Faham? Sebab itu kita belajar fiqh. Okay? So, puasa saya dah ajar. Alhamdulillah. Okay. Sekarang saya pergi haji dan umrah. Mikot haji, rukun haji, syarat tawaf, sunat tawaf, sa'i dan syarat, sunat sa'i, wajib-wajib haji, cara-cara berihram, bertolak ke Muzdalifah, buat melontar, bertolak ke Mina, tahallul, semua saya dah ajar dan juga denda-denda apabila kita melanggar rukun-rukun, syarat-syarat haji dan umrah. Dah ajar ke? Betul ke? Okey, Alhamdulillah. Lepas tu, adakah saya pernah ajar pasal akikah? Akikah, sembelih, pemburuan ada ajar ke? Belum? Akikah, sembelihan, dah ajar ke? Ya. Ada ajar ke? Jangan keliru dengan bab zakat, kambing pasal ni. Ini akikah, sembelihan, akikah. Tak. Ibadah korban saya pernah ajar tak? Okay. So, kalau belum, so itulah perkara yang last saya kena ajar bagi anda. So, sekiranya minggu depan saya dah habis ajar tu, saya akan ajar. Sebab kenapa saya tangguhkan perkara itu? Sebab saya nak ajar perkara itu dekat-dekat nak kita nak buat ibadah korban. Ibadah korban dan haji. Senang kita hafal, senang kita ulang kaji, senang kita belajar. So, bila kita ibadah korban, saya rasa bulan Julai. Betul? Okey, bulan Julai. So, minggu depan kita akan belajar bab ibadah korban. Sekaligus saya ajar bab ibadah korban, sembelih dan juga akikah ni. Sebab tiga-tiga ni macam sentiasa ada hubungan satu sama lain. Sebelum ni saya pernah sentuh sedikit pasal binatang, tapi bukan khusus. Saya hanya beritahu pasal zakat dan juga beritahu pasal sembelihan apabila kita nak bayar denda dibuat haji dan umrah, bayaran dam. Okey, setuju tak? Minggu depan kita belajar, kita habiskan bab ni. Sekiranya kita dah habiskan bab, okey, insyaAllah saya rasa saya nak bagi anda keluarkan sijil. Sijil ambil bahagian penghabisan kesempurnaan khusus online fiqh. Saya rasa itulah tajuk-tajuk fiqh. Sebab itu saya hari ini tunjukkan buku Idaman Penuntut pada Menguraikan yang Kusut Ilmu Fiqh. Penulisnya adalah Haji Abdul Ghani bin Haji Yahya. Sebagai seorang guru, mesti akan beritahu di mana dia ajar anda selama ini. Saya ajar anda daripada buku ini. Kenapa saya pilih buku ini? Buku inilah Jabatan Agama Islam akan suruh ulang kaji apabila kita pergi mengambil tauliah mengajar. Buku ini diluluskan oleh Jabatan Mufti. So, ilmu yang saya ajar daripada ini singkat, ringkas dan padat. Saya harap adakah anda semua faham apabila saya ajar ringkas dan padat ataupun saya putar belitkan? Jujur.
Kalau saya sampai, senang sampai tak? Okay. Ya, pengalaman penting. Sebab tu, last saya nak beritahu pasal pengalaman ni. Ya. Pengalaman ni dipanggil keperluan umat. Itu pun kita perlu ambil kira. Tapi apabila kita jawab, kita tidak boleh lari daripada Al-Quran dan Sunnah. Rujuk kepada Al-Quran, Sunnah dan ijtimai ulama dan juga situasi keadaan. So, keadaan kita mungkin berbeza sebab Islam ni diturunkan kepada Rasulullah di mana di negara Arab. Betul? Betul tak? Negara Arab. Tapi kita boleh di negara Malaysia. Kita bukan orang Arab. Tapi kita juga ada sedikit kekeliruan, ada perbezaan, tapi kita masih perlu ikut Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi mungkin kita perlu penerangan yang lebih teliti daripada orang asal Islam. Minta maaf kalau sini ada orang asal Islam. Untuk mula perlukan penerangan yang teliti. Okey, sekiranya anda faham apa yang selalu saya ajar, itu yang saya perlukan sebab guru saya ajar, kita ada dua ilmu. Satu fiqh. Siapa di sini pernah dengar usul fiqh? Pernah dengar usul fiqh di sini? Okey. Fiqh ni fiqh. Okay, ilmu fiqh lah. Ilmu amalan, ibadah semua. Usul fiqh ni asal usul fiqh. Di mana mereka mengambil, okey, cara solat. Okey, subuh 2 rakaat. Okey, macam mana nak solat? Tahiyatul air, okey, subuh baca doa kunut, rukuk, lepas tu sujud, duduk di antara sujud, okey, puasa, rukuk, niat, bab-bab batal puasa. Semua ni mereka terus bagi kepada kita sebagai fiqh. Fiqh ni adalah sebagai kek. Ni macam pantun. Fiqh ini kek. Itu selalu guru saya ajar. Hari itu guru saya datang ziarah saya. Daripada jauh dia datang. Sekarang dia sudah jadi ahli politik. YB Ustaz Patahan, orang Kelantan. Ahli Parlimen Don Pengkelan Cepat. Saya tak sangka dia datang rumah saya apabila dia dengar saya ni sakit. Dia bawa isteri. Alhamdulillah hari itu pun dia pesan. Dia kata, dia tengoklah saya selalu susun buku depan rumah. Dia tengok, dia Alhamdulillah dia bangga. Sebab saya masih simpan buku-buku yang saya belajar. Okay. Fiqh ni adalah seperti kek, ban, roti yang disiap dijual untuk kita ambil makan di bakery. Siapa pernah pergi bakery di sini? Ada biskut, ada kek, betul kan? Betul. So terus kita pergi bayar, ambil kek, makan, betul? Just sambil makan, gigit makan saja. So gula, krim semua ada sama rata, betul? Kita tak perlu fikir. Betul? Begitu juga biskut. Betul tak? Kita pergi bakery, ada jual biskut, kita bagi duit, kita beli, makan. Ini dipanggil fiqh. Asal usul fiqh ni adalah ulama kita yang bakery, para pembuat kek dan biskut itu. Okey, pelanta. Okey, pelanta ni kena berapa gram? Okey, susu pekat berapa gram? Gula berapa gram? Telur berapa biji? Semua ni daripada mana? Semua ini, ukuran semua ini, dia orang ambil daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Kita tak pandai, mereka pandai, mereka bijak. Mereka mengaji satu-satu hadis. Ada lebih 700,000 hadis ulama hafal. 700,000 hafal mereka, hadis mereka hafal. So itu semua mereka ambil, mereka bagi kita, okey, masuk pelanta, masuk telur, masuk gula, masuk vanilla essence, semua campur, jadi kek, makan. Apa? Rukun solat, rukun wudu, rukun puasa, perkara-perkara batal puasa, perkara-perkara makruh semasa puasa, perkara-perkara sunat di bawah puasa. So kita terus bakery, okey, saya perlukan kek coklat, saya perlukan kek kismis, saya perlukan biskut pelanta, saya perlukan biskut biskut rangup. Itu. Sekiranya apabila seorang guru itu masa sampai fiqh pun, orang yang belajar, tapi bukan pura-pura belajar, orang belajar tapi masih mereka lambat sampai, masih mereka keliru. So bermaksud
guru itu pun gagal lah. Gagal sikit. Ada masalah sikit. Sebab tu saya tanya, saya selalu bila ajar, saya pastikan anda faham. Sebab tu bab zakat, bab umrah, haji semua anda semua tahulah. Yang lama belajar dengan saya ni, saya ulang-ulang. Saya tak malu ulang dan mengulang kaji. Dan juga anda tanya soalan, saya tak faham, saya kata saya tak faham. Kalau saya tak tahu, saya kata tak tahu. Saya bukan Tuhan. Saya manusia biasa. Saya akan rujuk. Tapi rujukan saya, InsyaAllah biasanya saya jarang ambil daripada Google Search ataupun YouTube. YouTube, Google Search, Instagram, TikTok ni, masalah besar, masalah besar. Boleh cari Google. Saya akan cari Google, saya akan letak soalan, apa yang saya perlukan, saya akan cari kitab tu, buku. Kalau mampu saya pergi beli. Kalau tak ada, saya akan cari. Dengan guru-guru ke ataupun library ke. Di sini siapa pernah pergi pusat sumber? Jujur angkat tangan. Walaupun sekali pernah jejak kaki ke pusat sumber. Bukan sekolah punya tahu, sekolah punya kena paksa. Selepas daripada alam sekolah, siapa pernah pergi perpustakaan awam? Siapa pernah pergi? Cikgu Solehah pernah pergi? Teman anak ada, Alhamdulillah, Alhamdulillah. InsyaAllah. So saya rasa kita kena ambil lawatan ke pusat sumber. Perpustakaan awam. Dekat Selangor ada perpustakaan besar lah. Besar. Alhamdulillah. Saya dulu selalu pergi perpustakaan awam masa saya belajar. Saya masih sekolah menengah, saya minat belajar. Lepas pergi belajar IDIP Pondok semua, saya minat belajar. Dekat Kelantan pun ada pusat sumber. Seronok. Tapi kalau negeri seperti Kelantan, pusat sumber dia banyak berkaitan dengan Islam dan juga Melayu sikit lah. Kita jarang boleh cari unsur bangsa lain. Tapi Kelantan unsur bangsa Thailand ada, Siam ada. Tapi kalau Selangor ni kita boleh tengok buku-buku bahasa Tamil, Quran Tamil, hadis dalam Tamil. Tapi cuma saya belum jumpa sampai sekarang ni Tamil asal seperti mana kita gunalah. Kebanyakannya Tamil daripada India dan Sri Lanka. Buku-buku yang banyak ada. Cubalah daripada kita pernah bawa anak-anak kita pergi sana sini, cuba bawa ke pusat sumber insyaAllah. Okey, berazam satu hari bawa pergi anak-anak kita pusat sumber. Boleh buat lawatan, boleh minta. Ada caranya. Okey. So saya biasanya akan rujuk buku berusaha untuk ajar anda. So sekiranya fake ibadah ini sudah habis, bermaksud urusan manusia dengan Allah habis minggu depan. So kita akan masuk urusan manusia dengan manusia juga, iaitu muamalat munakahan. Okey, apabila kita dah habis, saya cuba memberikan anda sijil. Okey, Alhamdulillah. Sekarang bagi saya 10 minit, saya nak terangkan satu perkara. Di sini siapa Kristian ataupun ada ahli keluarga yang beragama Kristian? Ada? Okey, bermaksud. So, Kristian mean sebelum ni Kristian lah, Kristian maksud saya. Dan juga masih ada ahli keluarga yang Kristian. Dan juga siapa di sini sebelum ni Hindu dan masih ada ahli keluarga yang Hindu? Ada? Saya adalah. Okay. So di Malaysia ni, dulu perkara ini tak muncul. Bila media sosial tak ada, perkara ini tak muncul. Tapi di Malaysia ni, baru-baru ni, bila orang dah ada YouTube, bila orang dah ada iPhone semua, bila Christmas, datang Christmas, orang dah mula message. Saya pun bosan nak jawab. Ustaz, boleh tak saya mengucap selamat hari Christmas, selamat hari menyambut Christmas kepada mak saya, ataupun ayah saya, ataupun kakak saya. Lepas tu baru-baru ni Mother's Day. Ada tak? Boleh saya mengucap Mother's Day kepada ibu saya. Lepas tu kalau tiba balik,
Oh, dia kata dia orang sembah api lah, itulah. Boleh tak saya ucap hari tiba Ali kepada mereka? Saya tanya anda, bolehkah kita mengucap atau tak boleh? Boleh ke tak boleh? Ya. Tidak. Sekarang just kita buat ucapan-ucapan saja. Okey. Pertama saya nak terangkan fatwa negara Malaysia, Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan katakan harus. Itu satu, diambil kira sebenarnya. Lagi satu, bila kita nak tanya, okey, saya tengah ceramah, orang tiba-tiba tanya saya, Ustaz, Mother's Day, kalau kita sambut Mother's Day ni, boleh tak? Saya bagi 30 minit keseluruhan saja. Untuk soalan 5 minit sahaja. Untuk keseluruhan 5 minit sahaja. 5 minit saja. Saya pernah pergi University UKM ikut pernah dengan isteri saya sekali untuk forum. Hari itu pun pergi Perkim Forum juga dengan Dr. Anwar Singh, Dr. Suariza semua. Masa keseluruhan kita bagi untuk kita ni 30 minit. Paling banyak pun 40 minit. Untuk keseluruhan. Untuk soalan 5 minit ataupun kurang 3 minit. So, apabila orang tanya sebagai penceramah ataupun ustaz yang di sana, saya bukan salahkan ustaz-ustaz di sana, mereka akan menjawab apa yang disebut ikut syariat. Mother's Day tak boleh sambut. Tak boleh sambut. Sebab itu dikaitkan dengan agama Kristian sebenarnya. Okey. Sambut lain, ucap lain. Sebab itu, bila kita nak menjawab sesuatu perkara, kita nak mengamalkan sesuatu perkara, kita kena kira, dalam dakwah ni kita kena kira bangsa, tempat dan juga situasi. Okey, bagi mualaf, kita tak sambut Christmas. Sekiranya kita ada di keluarga di situ, tiba-tiba ibu kita ada, adik-beradik kita ada, semuanya nak pergi church. Kita tak boleh pergi. Tapi sekurang-kurangnya nak jaga hati ibu, terpaksa. Mungkin ibu kata, oh, kami ni hina sangat ke? Ada juga dalam keluarga saya, abang tanya saya, oh, saya boleh mengucap hari raya, you tak boleh cakap saya Christmas ke? So, orang Islam ni mulia sangat ke? Masa tu saya tak debat. Saya just bagi tahu saja. Tapi saya tak ikut, saya tak muliakan agama Kristian pun. Saya muliakan agama Islam. Saya minta taubat dalam hati. Tapi bila perkara ini dia viral kan, orang kata macam-macam. Kita yang pandai. Lagi satu, kita nak ucap hari Christmas. So, tengok pada diri kita. Ini satu bab yang panjang tau. Bab yang besar. Lagi saya singkatkan. Diri kita 1 tahun saja pergi hari Christmas, betul? Nak tengok ibu bapa kita, betul atau tidak? 1 tahun sekali saja kita pergi. Macam jumpa kakak. 1 tahun sekali saja jumpa kakak pada tiba wali. Masa tu tak ucap hari tiba wali. Mesti mereka sedih atau tidak? Mereka terasa atau tidak? Tapi sekiranya sebagai orang Islam, kita selalu pergi tengok ibu, kita selalu pergi tengok ayah, kita selalu pergi tengok kakak, adik-beradik kita. So, tiba wali dan Christmas bukan satu perkara yang baru kepada kita. Mereka tak tanya pun. Cuma masalah salah kita. Ini semua kena terangkan. Ini semua kita kena ajar kepada mualaf. Kamu kena jadi macam ni. Ini masa belum Islam pun minta duit dengan mak. Masa Islam pun minta duit dengan mak. Mak akan dengar tak apa yang kita cakap pasal Islam? Mak akan dengar tak? Tak. Takkan dengar. Sebab itu, dalam Quran Allah sebut, lelaki dan wanita, dari golongan lelaki dan wanita, ada yang Allah pilih
mengajar manusia ke arah kebaikan. Apabila dalil dakwah saja, Allah suruh datang arah kebaikan. Kebanyakan ayatnya mengajar mereka ke arah kebaikan. Sebab apa? Mungkin mak bapa kita tolak Islam. Mak, Allah itu satu mak. Jangan buat Christmas mak beraya dengan saya mak. Dia ambil kalau ada batu lesang ke apa ke dia balik dengan muka kita. Tapi dengan orang bukan Islam, arak jangan minum, arak tu tak baik. Ada tak dia kata, tak bolehlah, saya nak minum arak juga. Dia takkan cakap walaupun dia minum, dia malu. Jangan berjudi. Semua tunjuk kebaikan. Kalau tunjuk kebaikan, perkara ini tak timbul masalah. Ini semua berlaku apabila Dr. Zakir Naik datang di sini, bagi tahu pasal ini semualah. So kalau you nak tahu, okey, kamu ni duduk dalam keluarga Kristian. Okey, saya ni duduk dalam keluarga Hindu dan keluarga Kristian. Abang saya Kristian, hardcore Kristian. Dia jual rumah dia bagi duit dekat church. 30,000, 40,000. Satu rumah dia jual. Ada ipar saya Chinese, dia pun Kristian juga. Tapi mereka semua baik. Tak pernah timbul masalah agama di rumah saya. Tunjuk kebaikan. Mereka pun tunjuk kebaikan. Kita pun berusaha untuk tunjuk kebaikan. Tapi perkara ini sepatutnya tak perlu wujud. Kalau tunjuk kebaikan keluarga kita pada hari Christmas ataupun bukan pada hari Christmas, masalah selesai. Biasanya orang Sabah dan Sarawak. Kebanyakannya orang Sabah dan Sarawak agama Kristian. Tunggu 1 tahun sekali Christmas balik. Tak perlu. You tak perlu balik pun tak apa. 2 tahun sekali balik pun tak apa. Selalu telefon emak. Bagi duit dekat emak. Saya janji ni janji Allah. Kalau kita buat kebaikan, Allah akan ganti. Terutama emak kita. Kita bagi duit dekat emak kita, kadang-kadang emak kumpul duit itu tau. Saya ada pengalaman. Saya ada adik angkat kalangan daripada orang Sabah. Dia Ustaz Al-Wafiq. Masa belajar, guru saya ajar. 20 ke 30. Sekarang kan RM1 pun boleh transfer. Dia pun transfer. Bila dia pergi Sabah, mak dia bagi 2,000. Tanya, mak duit banyak. Anak, ini duit simpanan yang kamu hantar pada saya. Saya tak ambil daripada bank. Tengok. So masa itu kita boleh cakap pasal Islam. Kita tak betul tak pergi tengok mak. Tak bagi 1 sen pun dengan emak. Pergi rumah mak, buka petis, mak, ikan ni macam lama je tak masak. Saya bawa ya. Mak, minyak ni ada 5 paket, saya ambil 1 paket ke? Mak, ni benda ni tak pakai ke, saya ambil lah. Semua bungkus balik. Biar sebenarnya isu ucapan ini sekiranya masih ada timbul, pergi tanya ustaz. Mengaji, boleh tak? Cari Google search, bukan Google search pasal ilmu, pergi fatwa. Apa mereka terangkan? Kalau haram dan halal ni, dia besar sangat. So bukan saya galakkan anda mengucap hari Kristian, saya galakkan anda mengucap hari Ibu. Hari Ibu kenapa kita nak mengucap? Sekiranya kita selalu bagi hadiah kepada hari Ibu. Hari-hari kita hari Ibu. Sekiranya ibu kita hidup, hari-hari hari Ibu. Baru sibuk nak cari hadiah untuk hari Ibu. So, you dah biasakan. So, hari Ibu tak dapat hadiah, tak telefon. Nanti dia kata, Abang tak telefon. Mak, saya ni orang Islam. Hari Ibu ni berkaitan dengan Kristian. Kepala otak kau, tak telefon lah. Tapi bila ada duit, hantar baju, kain songket, apa-apa hantar saja. Pergi tengok mak ni hadiah. Mak ni bagi kek. Mak takkan tunggu hari Ibu. Mak takkan harapkan ucapan daripada hari Ibu. Ini dos sibuk tanya untuk apa? Ustaz, saya boleh ucap tak? Oh, tak boleh ucap, tak boleh ucap. Walaupun mak Allah yang bagi itu. Mak tu pada saya. Itu bukan akidah sebenarnya. Kita kena belajar. Kita kena tunjuk kebaikan. Dakwah ni bermula daripada tunjuk kita kebaikan. Di sini ada sahabat.
ada seorang sahabat, nama saya tak nak bagi tahu. Dia orang Islam. Kalau diizinkan saya boleh bagi tahu. Dia duduk di rumah kebajikan orang Kristian. Tapi beliau solat, pergi masjid. Pastor tu pastikan dia solat. Tempat mana dia tidak duduk, tak ada masalah. Tempat ini, di mana kita ada tak kisah. Tapi tempat ni, nampak tak mana saya tunjuk? Mana saya tunjuk? Jangan tengok brand t-shirt saya. Mana tunjuk? Saya tunjuk hati. Kalau hati okey, tempat ni okey, semua akan okey. Tak ada masalah. Masalah kita ni hati orang Islam. Masukkan perkara-perkara yang tak bukan-bukan. Okey? Kalau sekiranya saya terguris hati anda, minta maaf. Ada juga buah mandarin tak boleh makan pada hari raya Cina. Ini pun guru saya pernah beritahu. Ada orang buah mandarin tak boleh makan pada hari raya Cina. Kenapa tak boleh makan pada hari raya Cina? Kalau kita makan, beli buah mandarin, kita galakkan perayaan mereka. Ini semua belajar di mana? Saya pun tak tahulah. Mana dia orang dapat hidayah khas. Tak kena mengena. Tunjuk kebaikan. Sentiasa tunjuk kebaikan kepada orang bukan Islam. Jangan cari kesalahan mereka. Dalam Islam pun, jangan menghina agama mereka dan tuan-tuan mereka. Memuliakan sifat mereka. Jangan memuliakan sembahan mereka. Kalau mereka buat baik, cari kebaikan itu. Saya tengok orang Kristian, saya cari kebaikan tuan tu. Dia orang Islam, tapi dia tak kira. Tapi kita ni terus terang akan cakap, kalau ada bantuan tak, ini untuk orang Islam saja. Zakat. Sebenarnya boleh bagi tak? Ada syarat nak bagi. Itu kita tak fikir. Kita fikir benda yang pelik-pelik saja. InsyaAllah minta maaf lah sebab ada orang tanya, baru-baru ni Mother's Day ni banyak soalan. Nak beli kek ke, nak belikan kek untuk apa? Apa salah belikan kek untuk Mother's Day? Mother's Day saja boleh makan kek ke? Hari lain kita makan kek, kita akan mati kah? Kita akan mati ke kalau hari lain bagi kek? Hari lain tak boleh bagi hadiah ke? Bagi hadiah ni sunnah Rasulullah tahu. Bila-bila boleh bagi hadiah. Siapa ada mak, bapa dekat Sabah, telefon selalu. Okey. Di sini siapa pernah kahwin cinta? Saya. Telefon sebelum kahwin, telefon paling lama berapa lama pernah cakap? Okey. Sekarang kalau orang cinta saya tengok 1 jam, 2 jam telefon tau. Telefon je. Dah makan ke? Dah makan ke? Dah makan ke? Berapa kali saya tak tahu mereka tanya dah makan. Tapi saya pernah tengok, mak kalau mak telefon, mak saya dalam mesyuarat bang. Mak saya dalam meeting mak. Saya dalam tu mak, ni mak. Tak sampai 5 minit. Tak sampai 5 minit. Tak ada orang nak telefon mak cakap. Ada. Kadang-kadang ada. Dulu kalau kakak saya telefon dengan mak saya 1 jam cakap. Bukan untuk tanya khabar. Beritahu masalah. Mengumpat. Baru saya tahu itu semua dosa. 1 jam mengumpat. Mak sini macam ni lah, mak sana macam ni lah, mak. Saya nak datang sana lah. Nak cuti lah. Itulah 1 jam ada. Semua mengumpat. Telefon, selalu telefon mak, mesej ayah, hantar hadiah, tiba-tiba hantar baju. Beli baju biasa je. Kedai RM2. Beli, hantar, apa-apa hantar. Tak ada ayah dan emak takkan beritahu 99%. Beli kedai RM2 aja.
Awak pergi beli kedai RM2 pun, anak, jangan susah-susah lah. Mak okey aja. Itu sifat mak. Tak ada orang dunia di sini, tak ada orang kaya dalam dunia ni yang mampu membayar gaji mak yang sudah berkhidmat untuk kita. Tak ada orang lagi, tak ada orang kaya dan tidak akan ada lagi. Itu hakikatnya. Betul atau tidak? Ini semua tak buat, tapi sibuk tanya, Mother's Day haramkah halal? Kalau lepaskannya, kalau tanya saya akan tanya. Tunggu, sebelum saya jawab Mother's Day halal ke haram, saya akan tanya, bila last you pergi jumpa mak kalau mak kamu hidup? Kalau mak meninggal, bila last sedekah Al-Fatihah untuk mak? Sibuk buat kebaikan untuk mak dan ayah. Bukan sibuk tanya pelik-pelik. Lagi satu, jangan suka tanya soalan pelik-pelik apabila ustaz tengah ceramah. Kalau soalan tu pelik, betul-betul you nak amalkan dalam kehidupan tu, cari guru, tanya, duduk, belajar. Begitu situasi. Okey, faham? Okey, minta maaf kalau saya curi masa anda sedikit. Minta maaf. Sekiranya salah dan silap, minta maaf. Yang baik itu daripada Allah SWT. Yang buruk itu daripada kelemahan diri saya sendiri. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada soalan tak? Ya. Okey. Dalam Islam, dua perayaan yang besar adalah pertama Hari Raya. Hari Raya Syawal satu saja. Lepas tu Hari Raya Haji. Okey. Awal Muharram. Mal Hijrah. Nuzul Quran. Okey. Tapi dalam Islam keseluruhannya, kalau brother nak belajar, boleh belajar khas dengan saya. Bagi tahu masa, boleh bila-bila boleh datang pejabat saya. Saya bersedia untuk ajar anda. Okey. Dalam Islam, perayaan hari yang sangat-sangat kita nak muliakan adalah bulan Ramadan. Okey, itu yang sangat penting. Lain semua satu hari saja. Hari Raya satu hari saja. Syawal satu saja. Tak tahu. 30 hari raya di Malaysia. Semua pelik, terbalik. Inilah beberapa hari yang saya bagi tahu. Nanti kalau perlukan saya letak dalam grup. Yang paling kita meraihkan secara besar-besaran adalah Hari Raya Haji, Hari Raya dan Hari Raya Haji. Biasanya kita akan buat kenduri. Dan juga awal Muharram, tahun baru bagi orang Islam. Mal Hijrah, hari peristiwa hijrah. Nanti kalau brother tahu, saya akan ajar apa itu hari hijrah. Dan juga Nuzul Quran. Nuzul Quran adalah hari turunnya Al-Quran kepada umat Nabi Muhammad SAW, kepada Rasulullah SAW, iaitu 17 Ramadan setiap tahun. Okey? Faham? Jelas? Okey. Ada apa soalan lagi? Okey, kalau tak ada soalan, kita boleh bersurai Alhamdulillah.